Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Syahnun Channel, saluran pendidikan anda. Hari ini kita akan meneruskan video kita, iaitu berkenaan dengan chemical bonding di bawah subtopik bond angle dengan molecule polarity. Tapi sebelum tu ada iklan dulu, iaitu dipersilakan kepada semua untuk download di Google Play seperti yang tertera di sini aplikasi Akademi YouTuber, aplikasi koleksi video pendidikan terbesar di Malaysia, yang menyajikan lebih 20,000 video PDPC untuk kegunaan guru, pelajar dan ibu bapa seluruh negara. Alright, jangan lupa untuk download di Google Play. Percuma sahaja, daripada pra-sekolah sampai pra-universiti, semua video dia ada. Okey, sebelum tu kita pergi kepada intro dulu. Okey, kita teruskan. First, bond angle, berkenaan dengan bond angle. Predicting bond angle. Macam mana kita nak predict bond angle of molecule? Number one, what you have to do is to sketch the Lewis structure first and determine the electron group geometry. Electron group geometry tu ialah electron domain dia lah. Berapa lone pair dia, berapa bonding pair. Okay. And then draw and name the geometry of the species molecule or ion tu, and then specify the number of bonding pair and lone pair of the central atom, and apply valence shell electron pair repulsion theory to explain or compare the bond angle. Okay, dia sampai peringkat tu, sampai kita boleh melukis dia punya molecular geometry, barulah nanti kita boleh predict the bond angle dia. Alright, mari kita lihat contoh di sini. Kita ada satu contoh, the same electron group geometry but different number of lone pair electron. Here we have methane, CH4. This is CH4, methane. Dia ada 4 bonding pair. Inilah memang contoh yang sangat popular. Okay? Kita ada methane, 4 bonding pair. And then kita ada ammonia. Ammonia ni, dia NH3. Okay? NH3, dia ada satu lone pair lah. Kemudian air. Air, dia ada 2 bonding pair dengan 2 lone pair. Okay? Jadi kalau kita lihat methane ni dia ada 4 bonding pair dan dia punya geometri molekul ialah tetrahedral. Ini setelah kita lukis dia punya Lewis structure, and then kita dah lukis, kita dah ramal dia punya molecular structure dia berdasarkan VSEPR model tu. Ammonia 3 bonding pair, 1 lone pair, dan according to VSEPR tadi dia adalah trigonal pyramidal. H2O tadi dia 2 bonding pair, 2 lone pair. Jadi according to VSEPR bentuk dia adalah V shape. Jadi sekarang macam mana kita nak ramal dia punya bond angle dia. Okay. Untuk meramal, all three have tetrahedral electron domain geometries. Kalau kita tengok semua ni ialah electron domain dia ialah tetrahedral, iaitu 4, yang ni pun 3 plus 1 pun 4, ni 2 plus 2 pun 4. That's mean dia punya basic geometry dia ialah tetrahedral, tetapi dia punya geometri molekul dia lain lah. Yang ni tetrahedral, yang ni trigonal pyramidal, ini V shape. And according to VSEPR theory, dia kata apa? Lone pair versus lone pair repulsion tu dia lagi kuat berbandingan lone pair versus bonding pair repulsion, and lagi kuat berbandingan bonding pair versus bonding pair repulsion. Apa ni? Ini sebenarnya ialah, kalau kita lihat sini, untuk methane ini repulsion yang ada cuma ialah bonding pair versus bonding pair. Ini ialah bonding pair, ini pun bonding pair. Semua tolakan yang berlaku ialah bonding pair versus bonding pair. Okey, dia ialah di bahagian inilah, bonding pair versus bonding pair untuk tetrahedral. And then untuk ni ammonia, apakah repulsion yang ada? This one is lone pair. Lone pair versus bonding pair.
Okay, this one is lone pair versus bonding pair. Dan ini ialah bonding pair versus bonding pair. Bonding pair versus bonding pair. Dia ada ni, lone pair and bonding pair repulsion. Alright, jadi oleh kerana lone pair versus bonding pair repulsion ini lagi kuat berbanding dengan bonding pair versus bonding pair, akan berlaku tolakan yang di sini menyebabkan sudut antara sini, antara HN dengan H ini kecil, nampak 107 compared to yang methane kat sini. Methane semuanya bonding pair versus bonding pair. Jadi oleh kerana semuanya bonding pair versus bonding pair, sudut yang ada di dalam tetrahedral tersebut akan dibahagi sama banyak. Sebab itu sudut di dalam methane ialah 109.5. Okey, sudut di dalam sini 195. Tetapi di dalam ammonia, oleh kerana ada lone pair yang menolak bonding pair dan tolakannya lebih kuat berbandingkan tolakan antara bonding pair dengan bonding pair, menyebabkan sudutnya sekarang menjadi kecil sedikit, 107. Okey. Kita lihat pula dengan water. Water sekarang ni dia ada satu lagi, iaitu lone pair versus lone pair. Kat sini dia ada lone pair versus lone pair. Dia ada ketiga-tiga lah, lone pair versus lone pair. Kemudian dia ada lone pair versus bonding pair. Dan kat sini ialah bonding pair versus bonding pair. Dia ada ketiga-tiga jenis ikatan dia. Dan lone pair versus lone pair ini paling kuat tolakannya. Jadi dia akan tolak dan dia akan menduduki jauh antara satu sama lain. Apabila dia jauh, dia akan menyebabkan bonding pair ini mendekati, merapat, sudutnya makin kecil. That's why sudut di dalam water ini lagi kecil, iaitu 105 berbanding dengan ammonia 107, kerana yang ada di dalamnya cuma lone pair versus bonding pair. Dan ini dalam methane paling besar lah, 109.5. Okay, sudut di dalam ini ialah 109.5 kan. Yang ni memang kita tahulah 195. Jadi begitulah bagaimana kita dapat meramal rupa bentuk dengan kita kena mengetahui apakah jenis repulsion between bonding pair, lone pair and so on tu. Jadi kita kena faham, kalau dia ada lone pair versus lone pair, memang tolakannya akan kuat dan lagilah sudutnya akan lagi kecil. Alright, jadi habis dah bahagian bond angle. Sekarang sebab itu kita dapati bond angle tadi, okay, yang seperti delta 1 kat sini lah, dia lagi besar lah sudut dia, 195 lah. Delta 2 lagi kecil berbandingan delta 1, dan delta 3 ni iaitu pada air ni lagi kecil disebabkan oleh lone pair versus lone pair repulsion yang lagi kuat. Dan sekarang kita pergi kepada molecular polarity pula. Okay, kita dah habis bahagian bond angle. Sekarang kita nak tengok molecular polarity. Sebelum tu kita tengok definition. What is dipole moment? The dipole moment ataupun mu kat sini. Okay, kita tandakan dia sebagai mu kat sini. Of a molecule is the product of the magnitude of the charge Q charge and the distance R that separate the center of positive and negative charge. Jadi ini dia punya persamaan dia lah. Dia akan bergantung pada charge dan juga dia punya jarak lah. Jarak mana jauh ataupun pendek jarak tersebut. Jadi unit dia adalah dBi ataupun cm lah. C ini adalah charge, m adalah jarak dia tersebut. Definition of dipole moment, okay, mu. Kemudian a molecule is considered polar. Kita kata dia polar lah if it has a net dipole moment mu tu not equal to 0. Kalau dia not equal to 0, okay, dipole moment yang not equal to 0 kita kata dia polar. Molecule is non-polar if it has no net dipole moment, ataupun kita kata mu dia equal to 0. Jadi kita akan pegang pada ini untuk menentukan sesuatu molekul itu polar ataupun tak polar. Okay, kita akan tengok pada dipole moment, mu dia tu. Okay, mu dia tu sama ada sama kosong ataupun tak. Kalau tak sama kosong, polar. Okay, bagaimana tu? Nanti kita akan lihat. Okay, sebelum tu
untuk menentukan satu molekul tu polar, dia punya bond, kita kena tengok bond dan kita tengok dia punya shape dia. Okay, first kita akan tengok dia punya bond. Adakah bond dia polar ataupun tak. Untuk menentukan bond itu polar ataupun tak, dia mesti ada beza dalam electronegativity. Okay, electronegativity differences yang kita tandakan sebagai delta En lah kat sini. Between two bond atom. Okay, yang ini akan menentukan dia bond itu polar ataupun tak dengan melihat kepada perbezaan electronegativity. Yang kedua, barulah kita akan melihat molekul itu polar ataupun tak. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, molekul must have at least one or more polar covalent bond. Dia punya bond dia mesti polar lah, baru boleh molekul tersebut polar. And then the dipole from each bond must combine to give a net charge separation that give rise to the net dipole moment dia not equal to 0. Okay, barulah molekul tersebut kita akan putuskan dia adalah polar. Correct? Mana dia punya bond dia mesti polar, and then dia punya net dipole moment dia not equal to 0. Okay, baru dah dia polar. Tidak cukup kalau setakat bond dia polar, kita kata molekul tu polar. Tak cukup. Dia mesti ada mu not equal to 0. Okay, mari kita lihat. Contoh. Kita nak contoh lah. Ini ada beberapa contoh sini. Alright. Contoh yang pertama H2. H2 ni seperti yang saya sebut tadi. Pertama kita kena melukis dia punya Lewis structure lah. Dan kalau kita lukis Lewis structure hidrogen macam ni ya. Dia cuma ada 2 elektron ni kan. Satu hidrogen ni, satu ni, and then dia bentuk covalent bond. Sudah tentu this is non-polar lah. This is non-polar. Sebab tidak ada beza electronegativity antara H dengan H ini. Tidak ada beza electronegativity. Jadi dia yang ni non-polar molecule. Okay, ini senang. Non-polar molecule. Okay. This one is non-polar. Alright. Bagaimana dengan Cl2? Okay, kita buat dulu structure dia. Kita buat macam ni, kita buat macam ni. This is structure dia lah. Kita buat macam ni. Dan ini pun non-polar. Okay. Ini jelas dia non-polar sebab tidak ada beza electronegativity between Cl and Cl. Okay. Bagaimana dengan HCl? Okay. HCl, this is dia punya Lewis structure dia. Okay, saya buat Lewis structure. Okay. Okay, yang ni kita akan dapati Cl ni dia kan lagi polar berbanding dengan lagi polar pula. Cl ni dia lagi elektronegatif dan hidrogen. Jadi kita akan buat macam ni. Kita buat macam ni, satu anak panah. Lepas tu, macam tu. Ini yang dipanggil dipole moment. Jadi kita dapati, nampak dia punya dipole moment dia ke sana. Jadi mu dia not equal to 0. That one, this is polar molecule lah. Okay, untuk HCl kita kata dia adalah polar molecule. Sebab klorin lagi elektronegatif daripada hidrogen seperti yang kita bincangkan sebelum ini. Sama juga dengan HF. Okay, katakan HF macam ni. Okay. Dia pun begitu. Dipole moment dia, this is dipole moment dia, akan mengarah pada F sebab perbezaan elektronegativity. Fluorine lagi elektronegatif dan hidrogen. Jadi, kita akan tulis macam ni. Not equal to 0. This is polar molecule. Okay. Dan dalam kes ini, HF ini, dia lagi polar berbanding dengan HCl lah. Sebab F ini lagi elektronegatif daripada klorin. Okay, macam mana kita nak tahu tu? Pertama ialah kamu kena ingat balik periodic table. Kamu kena hafal secara am, cross a period, electronegativity akan increase. Jadi fluorine itu berada paling kanan. Klorin berada di bawah dia lah. Dan kalau down the group, electronegativity akan decrease. Alright. Jadi dengan yang okay, saya akan tunjukkan periodic table ya kat sini. Alright. This is periodic table. Okay, ingat secara am cross a period macam ni. Electronegativity akan increase. Kalau down a group, electronegativity akan decrease. Okay. This is fluorine. This is fluorine. This is chlorine. Jadi down a group. Okay, down a group. Fluorine, chlorine. Jadi down a group, electronegativity akan decrease. That's why fluorine kita kata lagi elektronegatif daripada chlorine. Jadi kita kena
secara am sahaja. Kita hafal secara am. Jadi kita akan dapat menentukan apa ni elektronegativiti satu elemen itu dengan mudah. Okey. Kemudian mari kita tengok predicting the molecular polarity of CO2 dengan SO2. Alright, mari kita lihat. Pertama, kita kena sketch the structure of the molecule. Okay, itu memang kena buat lah. And then, kita pun sketch lah. Okay, this is Lewis structure dia lah. Lewis structure dia ni adalah dia punya lone pair dia ni. Kat sini dia tak bubuh kan. Sepatutnya kita kena bubuh. This is carbon dioxide. Macam tu. Jadi SO2. Okay, this is SO2. Macam ni ya. Ini adalah Lewis structure dia. Kemudian dia ada satu lone pair lah untuk sulfur ni ya. Use the Vesper theory to define the shape and name the molecular geometry dia. Okey, bila kita dah buat, kita kena guna Vesper theory lah. Bonding pair dia berapa ke semua tu kan. Jadi kalau kita tengok dia ada 2 bonding pair lah kat sini untuk yang carbon ni. Okey ya. And then 0 lone pair, dia tidak ada 0 lone pair. Jadi dia punya elektron domain dia adalah 2. Jadi bentuk dia linear. Alright, ini kita menggunakan Vesper theory. Manakala untuk SO2 dia ada 2 bonding pair kat sini, 1 2. 1 2. Double bond ini dikira 1 saja. 1 2. And then kita ada 1 lone pair. Jadi elektron domain dia 3. Elektron domain dia 3. Jadi dia adalah V shape lah. Dia daripada trigonal planar tu. Daripada asas dia adalah trigonal planar. Alright. Kemudian bila dah kita tahu itu, kita akan use electronegativity value to show the bond dipole by using cross base arrow. Okey. Jadi nampak anak panah dia, kita akan mengarah kepada yang lebih elektronegatif. Jadi karbon dengan oksigen ni dia dalam period tu. Oksigen dia lebih kanan berbanding dengan karbon. Okey. Jadi dia lagi elektronegatif. Jadi kita buat anak panah dia arah ke oksigen. Ni arah dia ke oksigen. Jadi arah dia lurus dan arah dia bertentangan. Akhirnya dia boleh membatal. Dipole moment dia akan membatal antara satu sama lain. Dan akhirnya dia punya mu dia akan jadi equal to 0. Manakala bagi SO2 ni, okay, arah dia ke sini. Ni arah dia ke sini. Arah dia macam tu. Nampak? Arah dia begitu. Jadi kita akan determine the dipole moment. Okay, if mu equal to 0, molecule is non-polar lah. Jadi yang ni non-polar sebab dipole moment dia akan cancel each other. Dipole moment cancel each other. Jadi mu dia equal to 0 lah. That's why carbon dioxide ni dia non-polar. Manakala bagi SO2, dia tak cancel. Dia ke bawah dan paduan. Dia panggil resultant dipole moment dia ke sini. Ke sini. Yang anak panah yang ni. Kan? Jadi dia mu dia not equal to 0. Jadi dia adalah polar molecule. Jadi SO2 dia adalah polar molecule. Manakala CO2 not equal to 0. Walaupun kedua-duanya mempunyai bond yang polar. Bond dia polar. Nampak? Sebab tu dia ada dipole moment sini. Bond dia polar. Ni bond dia polar. Tapi untuk carbon dioxide, bond yang polar tersebut membatal antara satu sama lain. Jadi dia akan menjadi non-polar molecule. Kita ada case yang mana bond dia non-polar dan molekul dia pun non-polar lah. Seperti tadi H2, hidrogen kan. Dia tidak ada basic electronegativity. Jadi dia punya bond dia non-polar dan molekul dia pun non-polar. Dan kes yang kita bincangkan sekarang ini, jenis yang bond dia polar tetapi molekul dia ada yang polar, ada molekul yang non-polar. Begitu. Alright. Okey, kita lihat pula ini kes yang unik. Okey, yang unik. Kita ada NCl3 dengan PH3. Okey, apa yang unik dia? Yang unik dia ialah kat sini ialah polarity the electronegativity of nitrogen dengan klorin hampir-hampir sama. Bagi NCl3 dengan PH3, ini adalah satu kes yang unik untuk kita predict the molecular polarity. Sebab apa? Sebab dia ialah nitrogen dengan klorin ini mempunyai elektronegativity yang hampir sama. Begitu juga dengan phosphorus dengan hidrogen.
Mari kita lihat nitrogen dan klorin. Okay, kalau kita lihat nitrogen, this is nitrogen. Okay, ini nitrogen dan untuk nitrogen ni, okay, this is nitrogen, dia punya electronegativity dia, okay, tengok sini 3.04. This is nitrogen 3.04. Jadi nitrogen dengan apa tadi? Dengan Cl ya. Okey, kita tengok yang Cl. Cl 3.16. Tidak jauh beza dia punya electronegativity. Jadi dia punya bond dia hampir non-polar. Okey, begitu juga dengan P phosphorus dengan hydrogen. Okey, mari kita lihat. Phosphorus, this one is phosphorus. Dia punya value adalah 2.19. Dan for hydrogen 2.20. Perbezaan sangat kecil sehingga kan dia punya bond bagi P phosphorus dengan hydrogen tidak ada perbezaan. Jadi kita boleh kata bond mereka ini non-polar. Okey. Jadi sebab itu kita tak akan lukis, kita tidak akan lukis macam ni. Contohnya kita buat macam ni, tak boleh. Kita tak akan buat macam ni kerana perbezaan yang sangat sedikit. Jadi kita tak buat. Tetapi oleh kerana NCl3 dan PH3 ni, walaupun bond dia tak polar lah, kita bond dia non polar. Tapi oleh kerana dia ada lone pair ini sebenarnya sedikit memberi polarity dia ke atas. Jadi menjadikan kedua-dua molekul ini polar. Okey. Kedua-dua molekul ini polar. Walaupun bond dia tak polar. Bond dia tak polar ni. pH ni bond dia tak polar lah, kita boleh kata. NCl pun tak polar. Maknanya dia dalam kes ini kita kena sedikit hafal. Kalau kita tengok nitrogen dengan klorin, jangan kita buat dipole moment. Jangan buat macam ni. Jangan buat dipole moment macam ni, kerana itu tidak benar. Jangan buat apa-apa. Biar dia macam tu. Ada satu kes lagi. Ini pun unik juga, iaitu ozon. Ozon ialah O3. Okay, this is O3 lah. Dan kalau kita lukis dia punya structure dia, kita akan dapati begini ozon tu. Okay, dia begini. Dan ada satu di situlah. Okay, ozon macam ni. Ini pun satu yang unik juga sebab oksigen dengan oksigen tidak ada beza electronegativity. Oksigen dengan oksigen tidak ada tidak ada perbezaan dia punya electronegativity dia. Tetapi ozon juga polar disebabkan oleh sama juga macam kes tadi, sebab dia ada lone pair kat sini. Lone pair ini akan ada sedikit polar, jadi mu dia non equal to 0. Okey. Ini ketiga-tiga contoh ini ialah bond non polar, tetapi oleh kerana dia punya shape dia yang trigonal pyramidal, kan, dan yang for ozone ialah bentuk dia band ataupun V shape, menjadikan mereka ini polar. Jadi secara ringkasnya, macam mana kita nak meramal polarity ialah all molecule with 5 basic shape and same terminal atom are non-polar molecule. Kalau kita jumpa 5 basic shape tadi, iaitu kan kita ada linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal, semua itulah, octahedral. Okay, this is 5 basic shape. Dan terminal dia semua sama. Molekul ini garanti akan non-polar sebab molekul ini adalah simetri. Simetri, apabila simetri, nanti dia punya dipole moment dia boleh cancel each other. Jadi ini cara senang untuk kita ingatlah. Jadi kalau kita jumpa contohnya macam ni, contoh dia apa? Yang dia ada 5 basic shape dan sama semua. Contoh PCl5. Nampak? Terminal dia semua klorin. Dan dia ialah trigonal bipyramidal. Garanti dia ialah non-polar molecule. Lagi apa? CCl4 kan? CCl4 tetrahedral.
Jadi ini akan memberikan dia boleh cancel each other, dia punya dipole moment, dan dia akan jadi non-polar. Tetapi kalau kita ubah salah satu, contoh dia CCl3H, okey, dia dah tak sama dah. Dia tak jadi same dah. Dia not same lah. Dia tak jadi same, guarantee dia akan polar lah. Dia akan polar sebab sekarang dia dah tak simetri dan dia punya dipole moment cannot cancel each other. Dipole moment cannot cancel each other. Jadi dia akan jadi polar molekul. Okey. Ini adalah point pertama. Kalau senang kita nak ramal, ingat ini. All 5 basic shape tu. Okey. All 5 basic shape non-polar. Dengan syarat terminal atom kena sama lah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ini contoh tadi. CO2 linear, PCl5 yang saya sebut tadi, CH4 tetrahedral, SO3 trigonal planar, kan? AlCl3 pun trigonal planar. Ini semua contoh yang 5 basic shape dan tidak ada lone pair. 5 basic memang tidak ada lone pair lah. Dan same terminal. Terminal semua-sama Cl3, O3, F4. Yang kedua adalah molecule with different terminal atom. Polar molecule seperti saya sebut tadi. Walaupun dia mengenai 5 basic shape, tetapi oleh kerana terminal dia ada satu yang tak sama, guarantee dia polar. Contoh dia ni CH3Cl seperti saya tunjuk tadi kan. Ini basic shape dia lah tetrahedral kan, tapi oleh kerana ada CH3Cl. Kalau CH4 okey, non polar. POCl3, nampak POCl3 ada O. Okey, yang ketiga, all molecule with lone pair are polar. Yang ada lone pair pula kita akan kata polar lah. Tadi kita dah tengok tadi ozon O3, walaupun dia punya bond dia non polar kan, bond dia non polar, tapi oleh kerana dia ada lone pair tadi, dia jadi polar. Except for linear daripada sp3d, iaitu apa ni, yang dia linear, yang dia adalah terbitan daripada trigonal bipyramidal. Ini tapi ada syarat jugalah, dia punya terminal dia mesti sama. Ini pun dia akan jadi non polar. Sama juga dengan square planar, iaitu derivatif daripada octahedral sp3d2, sebab dia adalah simetri molekul dia. Okey, sp3. Yang ni saja yang kita tengok ada lone pair, tetapi dia boleh jadi dia non polar. Tapi kalau yang lain-lain, band ke, bentuk band, bentuk distorted tetrahedral kan, T-shape, guarantee polar punya. Okay, ini kita boleh ambil ini, tiga-tiga ni. Ni H2O lah. Ni contoh yang ada H2O, kita tahu bentuk dia band, ada lone pair. PCl3 ialah trigonal pyramidal kan, dan sebagainya. Ni ozon yang saya sebut tadi tu. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Diharapkan ini dapat membantu untuk memahami dengan lebih lanjut tentang angle dan juga polarity. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.